Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tugasan yang kedua, iaitu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan bagi mata pelajaran Pentaksiran Pendidikan Islam Sekolah Rendah di bawah bimbingan Dr. Nurhanan binti Ramli. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Sazlin Aiza binti Sulaiman, pelajar PDPP Ambilan Oktober 2023 dari kumpulan T1 S2 04. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan integriti? Integriti membawa maksud kejujuran dan ketulusan menurut Kamus Dewan tahun 2005. Ia juga merujuk kepada pengamalan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan peperiksaan. Selain itu, ia juga membabitkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, objektif, ketulusan dan juga tata tertib. Baiklah, integriti menurut Al-Quran ada disebut di dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang membawa maksud, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul iaitu Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahuinya. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat integriti menurut Al-Quran di dalam surah Al-Mu'minun ayat 8, iaitu yang membawa maksud, dan sungguh-sungguh orang yang memelihara amanat-amanat dan juga janjinya. Okey, di sini kita dapat lihat integriti ini adalah merupakan satu amanat ataupun satu tanggungjawab yang perlu kita yang perlu kita pikul untuk melaksanakan, yang perlu kita lakukan dalam tugas kita, dalam kita melaksanakan sesuatu tugasan. Selain itu, integriti juga ada disebut di dalam hadis yang mana ia membawa maksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan, iaitu bersungguh-sungguh, riwayat At-Tabrani. Jadi kita dapat lihat di sini yang mana integriti ini ada disebut di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Seterusnya, saya akan menjelaskan apakah faktor-faktor yang boleh menjejaskan integriti ini. Okey, saya bawakan kepada 5 faktor, iaitu yang pertama ialah dari segi kepimpinan, yang kedua individu, yang ketiga budaya, yang keempat adalah sistem dan prosedur, dan yang kelima ialah struktur dan institusi. Di sini saya akan terangkan satu persatu. Dari segi kepimpinan, okey, kepimpinan ini adalah apa perkara yang boleh menjejaskan integriti ialah kepimpinan yang lemah. Kerana apa? Seseorang pemimpin mestilah menunjukkan contoh yang baik agar orang yang duduk di bawah-bawahannya dapat menjalankan tugas dengan baik dan juga sempurna. Yang kedua ialah individu. Okey, seseorang individu itu lemah dari segi didikan agama ataupun kurangnya penghayatan nilai-nilai murni dalam diri. Okey, disebabkan itu berlakulah sikap pecah amanah, menipu dan sebagainya. Yang ketiga, faktor sistem dan prosedur. Okey, sistem dan prosedur tidak dikemaskini dengan sistem yang baru. Jadi apabila tidak dikemaskini, maka tiada pemantauan terhadap sistem dan prosedur tersebut yang menyebabkan salah laku ini berlakulah. Okey, dan yang keempat ialah dari segi budaya. Okey, budaya yang toksik juga boleh menjurus kepada faktor-faktor yang boleh menjejaskan integriti, iaitu sekiranya contohnya sekiranya budaya yang
yang disemai yang disemai itu tidak menyokong berlakunya salah laku integriti semasa pelaksanaan tugas tersebut. Okey, dan yang terakhir sekali ialah struktur dan institusi. Okey, kalau kita lihat institusi ni biasanya ada visi dan juga misi. Jadi kita nak mencapai kepada matlamat yang bagaimana? Adakah institusi yang bebas daripada rasuah atau institusi yang bebas dari pecah amanah ataupun yang bagaimana? Kalau boleh, mestilah kita tak nak melihat institusi ini ada sebarang penyelewengan dan juga sebagainya, betul tak? Baiklah, yang seterusnya saya akan bawa anda semua kepada isu dan langkah mengatasi. Saya akan bawakan dua isu di dalam pembentangan ini. Yang pertama ialah kebocoran kertas peperiksaan awam. Okey, bahan peperiksaan bukan sahaja dirasai oleh pelajar, malah turut membabitkan guru dan juga ibu bapa. Kebocoran kertas soalan adalah melibatkan pelbagai pihak mencari jalan pintas untuk mencapai kejayaan. Okey, kita boleh lihat pada tahun 2014, kebocoran kertas soalan UPSR bagi subjek sains dan bahasa Inggeris telah berlaku. Kemudian, pada tahun 2020, kebocoran kertas soalan SPM bagi subjek sejarah. Dan yang terbaru sekali ialah pada tahun 2023, berlaku kebocoran bagi peperiksaan UPKK untuk mata pelajaran. Baiklah, apakah punca ini berlaku? Saya dapat lihat di sini antara punca-punca yang berlaku ialah sikap khianat, tidak telus dan tidak bertanggungjawab dengan apa yang telah diamanahkan. Yang kedua, sikap sesetengah pihak yang mahu meningkatkan prestasi sekolah ataupun mengekalkan prestasi sekolah. Maksudnya di sini untuk mengekalkan prestasi sekolah, jadi seseorang itu dia membocorkan soalan yang soalan bagi peperiksaan sesuatu peperiksaan itu. Dan yang terakhir sekali, punca yang terakhir sekali yang saya masukkan di dalam pembentangan saya ialah faktor upah dan rasuah serta sikap tidak berintegriti antara punca berlakunya kebocoran soalan peperiksaan. Ini antara yang biasa kita lihat, yang mana seseorang itu akan menjadi gelap mata apabila disua duit. Jadi apabila telah disua duit, jadi dia faktor upah tu akan menyebabkan seseorang itu bersikap tidak berintegriti. Setelah kita mengenal pasti punca kepada permasalahan, apakah langkah bagi mengatasi masalah kebocoran soalan ini? Okey, yang pertama sekali ialah kesedaran diri dan masyarakat tentang kesan buruk jika didapati bersubahat dan terlibat dengan kebocoran soalan peperiksaan awam. Jadi salah satunya yang kita akan nampak, prestasi kita akan jatuhlah sebabnya kita telah menjejaskan integriti. Dan yang kedua ialah mewujudkan penubuhan bagi satu jawatan kuasa untuk mengenal pasti kelemahan dan ruang-ruang ketirisan pengurusan dan pengendalian kertas peperiksaan yang boleh dimanipulasi oleh mana-mana pihak yang bertanggungjawab. Terusnya, isu yang kedua pula ialah berkenaan integriti guru dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ataupun yang tidak asing lagi di dalam dunia pendidikan yang kita kenali sebagai PBD. Okey, untuk isu yang kedua ini, guru merasa tertekan kerana perlu menyediakan satu justifikasi bagi setiap murid yang belum mencapai tahap penguasaan minimum dan langkah intervensi bagi memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang minimum. Okey, bagi isu kedua ini, apakah punca ataupun apakah isu yang terjadi? Alright. Okey, guru untuk bagi isu yang kedua ini pula ialah guru menilai pelajar berdasarkan tajuk yang belum diajar kepada pelajar. Dan seterusnya yang kedua ialah kesahan dan kebolehpercayaan dalam ujian yang diragui, iaitu soalan kebat yang tidak mengikut aras ataupun aras kognitif seseorang pelajar itu. Jadi, apakah langkah-langkah
untuk mengatasi integriti guru di dalam PBD ini. Okey, yang pertama ialah seseorang guru itu perlu jujur dan telus dalam pelaksanaan pentaksiran. Maksudnya kita tidak perlu mengejar TP semata, tetapi kita memberi pelaksanaan pentaksiran tu kita perlulah melakukan dengan jujur dan mengikut keupayaan ataupun pelaksanaan yang murid telah capai. Okey, yang kedua ialah menjadikan murid sebagai keutamaan dan berpegang teguh pada amanah yang telah diberikan. Maksudnya di sini, sekiranya kita meletakkan amanah itu di tempat yang pertama, maka kita dapat mengatasi integriti guru di dalam PBD ini. Dan yang terakhir sekali saya bawakan ialah guru perlu menyediakan borang pentaksiran yang ingin diguna pakai terhadap murid agar dapat menilai murid dan memberikan tahap penguasaan ataupun TP dengan sewajarnya. Sekian saja pembatangan saya pada hari ini. Terima kasih.